Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari syarikat Cafe and Profession akan membentangkan projek kami. Saya Muhammad Afif Arif bin Muhammad Yusof selaku pengarah pada projek ini akan membentangkan projek ini. Mengenai latar belakang syarikat. Syarikat Cafe and Profession merupakan syarikat yang menjalankan perkhidmatan cafe kepada orang ramai. Antara perkhidmatan yang kami sediakan ialah cafe itu sendiri dengan berbagai jurang makanan yang disediakan dan perkhidmatan terapi kucing untuk mereka yang memerlukan. Untuk menjadikan perkhidmatan ini dilihat di setiap pelosok dunia, sudah tentunya kepada kami perlu lebih mesra. Mesra untuk semua golongan kanak-kanak, orang dewasa, setiap lapisan bangsa dan masyarakat yang inginkan pengalaman yang cukup menarik dan tidak dapat dilupakan. Cafe and Profession kami ini memberikan komitmen sepenuhnya demi mencapai standard perkhidmatan yang terbaik. Kepuasan dan keselesaan pelanggan menjadi keutamaan kami. Penyataan masalah. Masalah akan timbul dalam setiap perniagaan. Okey, masalah yang pertama yang kami dapat jumpa ialah konsep itu sendiri. Kami seharusnya mempunyai idea atau arah tuju untuk membuat perniagaan restoran. Pemilihan konsep Cafe and Profession menjadikan kafe kami lebih mempunyai daya tarikan yang tersendiri dengan penambahan pusat terapi di dalam kafe ini. Yang kedua, mengenai modal. Mana-mana perniagaan memerlukan modal pengelolaan, termasuk juga perniagaan buka kafe. Modal yang ada hendaklah dibelanjakan berdasarkan satu pelan pembelajaran itu membeli peralatan, mengubah sewayat, korporasi dan sebagainya. Dan ketiga, pendaftaran perniagaan. Selain pendaftaran syarikat di Suruhanjaya Jaya Syarikat Malaysia, kami juga perlu mendapatkan lesen dan permit di Majlis Bandaraya atau Pembandaran Tempatan dalam menjalankan perniagaan ini. Pemilihan lokasi juga perlu lebih berat kerana pemilihan lokasi yang strategik amatlah penting untuk menjayakan suatu projek itu. Sasaran pelanggan. Perkhidmatan ini disediakan untuk masyarakat sekitar. Jika untuk masyarakat sekitar, siapakah pelanggan kami? Itu persoalan yang timbul. Adakah pekerja dari pejabat pernikatan, pelajar universiti pernikatan, atau kami harus mengenali siapa pelanggan kami untuk mendapatkan jualan yang maksimal. Visi dan matlamat kami. Fungsi dan motor syarikat. Matlamat Cafe and Profession ini adalah untuk menyokong dan meningkatkan kebaikan luar dan kesejahteraan turistik mereka. Matlamat utama kami juga adalah untuk memupuk kesedaran masyarakat dalam kucing dan mewujudkan aktiviti sosial antara kucing dan masyarakat dalam persekitaran yang lebih sempurna. Visi kami menjadikan Cafe and Food Therapy Profession ini sebagai sebuah syarikat yang menjadikan perkhidmatan makanan dan terapi yang bersifat pelanggan dan mempunyai kualiti perkhidmatan yang setanding dengan negara luar. Di samping menjadikan pendapatan kami sendiri, perkhidmatan terapi yang kami sediakan ini dapat membantu serangan masyarakat yang di mana mereka mempunyai masalah psikologi mereka sendiri. Okey, misi kami ialah menitik beratkan keselesaan dan kepuasan kepada kami, mewujudkan peluang pekerjaan kepada masyarakat, menjadikan sebuah syarikat bumi putra yang terkemuka dan menjadikan contoh kepada mereka, terutamanya golongan belia dan menceburi bidang mereka untuk menjadi pendapatan. Ini merupakan carta organisasi kami di mana saya sendiri selaku pengarah dan pengurus keuangan Muhammad Syarizal bin Ali, pengurus-pengurusan Joni Kal Anak Pengok dan pengurus pemasaran Zarina binti Muhammad Nur. Struktur pembahagian tugas. Jawatan pengarah saya akan menceritakan apa yang perlu dilakukan oleh pengarah itu sendiri. Pengarah dia bertanggungjawab dalam menjelaskan, memastikan syarikat Cafe dan Fotografi ini dalam keadaan baik dan segala projek berjalan dengan lancar. Pada keseluruhannya, dia bertanggungjawab ke atas sekalian untuk mencapai matlamat dan objektif projek ini. Seterusnya, pengurus keuangan. Pengurus
keuangan mengawasi bahagian keuangan syarikat dan semua aktiviti pembelian, pembelanjaan dan bayaran gaji pekerja. Pengurus keuangan juga menyediakan laporan dan analisis keuangan untuk tempoh tertentu, melaksanakan kawalan dan prosedur keuangan syarikat, iaitu ke mana, kepada siapa dan bila wang atau pendapatan syarikat itu. Pengurus pemasaran. Pengurus pemasaran ialah ketua pemasaran yang di mana dia perlu aktif untuk menerapkan pemasaran luar bagi memastikan syarikat dikenali seluruh pelosok dunia. Serta perkhidmatan yang ditawarkan mendapat sambutan, khususnya meningkatkan keuntungan syarikat. Pengurus pemasaran juga bertanggungjawab dalam merangka dan merancang strategi pemasaran yang berkesan bagi menarik lebih ramai pelancong dari dalam dan luar negara. Okey, untuk pengurusan. Pengurusan memainkan peranan mengurus dan mengendalikan hal ehwal pentadbiran dan keselamatan jabat ini. Ini termasuklah mengurus setiap persyaratan perkara, mengurus dan menerima bakal perkhidmatan, surat pengiriman dan arahan kendaraan, mengurus dan memantau penggerakan dokumen dalam jabatan. Lokasi dan saiz projek. Bagi projek KKFM fotografi ini, kami telah memilih tempat di Piazza Mall Bayan Baru bagi melaksanakan perniagaan ini. Tempat ini dipilih oleh kerana faktor tempat yang strategik dengan dapat memberi jaminan kumpulan sasaran yang berbeza untuk perniagaan itu. Lokasi yang dipilih ini amatlah strategik kerana ia merupakan kawasan yang mempunyai ruang parking yang teratur. Malah serta bangunan kawasan tersebut sangat sesuai untuk menjalankan perniagaan konsepkan rumah kedai. Selain itu, lokasi ini juga merupakan kawasan pejabat di waktu siang serta kawasan riadah dan pelancongan di waktu malam dan pagi minggu. Ianya berkaitan dengan kawasan pejabat dan juga merupakan kawasan pelancongan menarik di Pulau Pinang kerana terdapat banyak kawasan tarikan pelancong berhadiran di kawasan tersebut, antaranya Jump Street, Franklin Park, Prominent Resident, Mayamon, Taman Sawai Dunas dan The Penang International Sport Arena. Hotel juga turut disediakan pergerakan itu, iaitu hotel penginapan celebration yang tidak berjauhan dengan di tempat tersebut. Ini dia peta lokasi dan di Piazza Mall sendiri. Assalamualaikum, saya Zarina binti Muhammad Noor selaku pengurus pemasaran bagi Cake Cafe Confection. Okey, pemasaran ialah menguruskan pasaran untuk mewujudkan pertukaran dan perhubungan yang bertujuan mewujudkan nilai dan memuaskan keperluan dan kehendak pengguna. Pemasaran juga sebagai satu proses di mana individu atau kumpulan mendapat apa yang mereka perlukan dan kehendaki melalui dan pertukaran produk atau nilai dengan orang lain. Okey, menurut Persatuan Pemasaran Amerika AFA, pemasaran itu satu aktiviti perniagaan yang dibentuk untuk merancang dan melaksanakan konsepsi penentuan harga, promosi dan peredaran produk untuk menggalakkan berlakunya pertukaran yang dapat memenuhi keperluan pengguna pada masa yang sama turut mencapai objektif organisasi. Dan menurut Ibrahim Abdul Hamid, sebenarnya masa itu satu aktiviti pembangunan dan penagihan barangan serta perkhidmatan yang berkesan dan diusahakan untuk segmen pengguna dan sebagai aktiviti pemasaran, dia juga sebagai pemasaran termasuk kerja-kerja penjualan atau dalam mempromosikan barangan atau perkhidmatan dengan cara pengiklanan bagi sesebuah organisasi. Untuk syarikat kami, Cake Cafe menggunakan konsep pemasaran, 5 konsep pemasaran iaitu pengeluaran, konsep pengeluaran, konsep jualan, konsep pemasaran dan konsep pemasaran kemasyarakatan. Okey, untuk hierarki pemasaran pula, syarikat kami mementingkan yang pertama kepuasan pelanggan, yang kedua khidmat pelanggan, dan yang ketiga penilaian pelanggan, dan 4 kesetiaan pelanggan.
murah, kuantiti banyak ataupun margin yang kecil. Manakala bagi produk berkualiti, barang yang kualiti atau yang biasa, dan faedah produk diterangkan dengan jelas kepada pelanggan. Untuk promosi, kami menggunakan media dan saluran yang sesuai serta memastikan mesej yang sesuai disampaikan dan menggunakan saluran kesesuaian serta kos saluran. Untuk strategi pemasaran, kami menggunakan selain daripada harga yang berpatutan, kami menggunakan cara bayaran yang berbagai melalui internet, brosur, social media, menggunakan social media, menggunakan komunikasi, kad bisnes, menggunakan business card serta banner dan di sini dipaparkan adalah elemen-elemen yang kami gunakan untuk memastikan pemasaran yang berkesan. Ini adalah keperluan, kehendak, permintaan, produk dan perkhidmatan, nilai kepuasan dan kualiti, pertukaran, urus niaga dan perhubungan. Target pemasaran juga telah mengenal pasti. Golongan sasaran yang pertama adalah pencinta kucing, yang kedua penduduk sekitar Bandar Baru serta Bukit Jambul, yang ketiga adalah pelanggan Petzilla, dan yang keempat pelancong sekitar kawasan tersebut dan Pulau Pinang, serta yang kelima sebagai pengunjung di pusat pemelimpahan terutamanya di Piazza Mall. Produk atau perkhidmatan yang kami sediakan adalah seperti resort, kafe bagi pelanggan, menyediakan makanan dan minuman, kafe bagi kucing, menyediakan minuman, makanan serta cat treats, dan yang ketiga untuk terapi, sebagai untuk kita gunakan cas untuk individu, keluarga ataupun package ataupun promosi, dan yang keempat jumlah hati untuk kucing, dan yang kelima kita menyediakan wifi serta khidmat nasihat penjagaan kucing secara percuma. Seperti yang dipaparkan, kami bercadang untuk menyediakan kafe kami berkonsepkan Japanese. Dan di sini adalah perkhidmatan kafe untuk pelanggan yang makanan dan minuman. Dan yang ini pula, manakala ini untuk perkhidmatan kafe bagi kucing, di mana menyediakan menu untuk kucing serta makanan dan treats. Dan kami juga menyediakan terapi kucing. Sebagaimana yang kita maklum, terapi kucing ini boleh menghilangkan stres dan bagus untuk kanak-kanak autisme. Yang seperti yang dipaparkan, ini adalah cindera hati yang bertemakan kucing yang diimport dan juga yang dari tempatan. Serta kami juga mengenali pesaing kami di Pulau Pinang. Dapat dua. Satu yang pertama adalah Main Cat Cafe Georgetown. Dia punya terdapat kekuatan dia. Dia punya lokasinya strategik di pusat bandar yang jadi kita dekat Pelancong. Namun dia ada kelemahan, tidak dibenarkan membawa haiwan peliharaan dan mempunyai peraturan yang ketat. Yang kedua adalah Perfect Cat Cafe di Seberang Pride, mempunyai kekuatan iaitu pelbagai perkhidmatan, tetapi kelemahan adalah cas harga yang dikenakan terlalu mahal dan tidak menyediakan makanan bagi kucing. Manakala cabaran utama dalam pemasaran dan perniagaan, kemajuan yang pesat dalam bidang telekomunikasi dan teknologi maklumat, dunia tanpa sepadan, budaya dan jarak sesuatu tempat dapat dihubungkan dengan mudah serta cepat. Jadi banyak dan cepat perubahan kehendak pelanggan. Ekonomi dunia menjadi faktor utama kerana pada zaman ekonomi meleset akan mengakibatkan kesukaran
membentangkan kaedah jalan vertikal yang dikenalkan oleh Tentera Laut Amerika Syarikat pada tahun 1950. Soalan yang timbul dalam KKP sebagai berikut: apakah tali rangkaian projek dapat disiapkan? Yang kedua, apakah perjalanan tarikh penyiapan bagi setiap aktiviti yang khusus? Yang ketiga, berapa lamakah aktiviti KKP boleh dilewatkan sebelum menyebabkan kelewatan keseluruhan projek? Sistem pengawalan adalah sistem pengawalan merupakan perkara yang penting dan tidak boleh diabaikan dalam suatu projek. Setiap projek perlu mempunyai sistem pengawalan baik dalam mengendalikan proses kawalan terhadap suatu projek. Yang pertama, dalam PKP, pengawalan suhu. Pengawalan suhu yang penting dalam mengenal kucing. Pemantauan terhadap suhu perlu sentiasa dilakukan untuk memastikan kucing tersebut kekal dalam keadaan baik di samping untuk keselesaan pelanggan yang datang. Yang kedua, kawalan penyakit. Kawalan penyakit penting bagi memastikan kucing sentiasa dalam keadaan sihat. Jika penyakit tersebut boleh diobati, maka kucing yang terkena penyakit perlu dirawat. Manakala pemasingan terhadap kucing yang terkena penyakit perlu dilakukan bagi mengelakkan jangkitan pada kucing lain. Dan yang ketiga, kawalan ubatan ataupun treatment. Kawalan terhadap ubatan penting bagi memastikan kucing itu sihat dan dapat mengelakkan kematian. Kemudian ubat ataupun vaksin yang betul perlu diberi perhatian agar dapat digunakan dengan betul dan selamat apabila diperlukan. Yang keempat adalah kawalan makanan. Makanan yang betul penting bagi memastikan kesihatan kucing sihat dan mempunyai bulu yang cukup baik. Walaupun makanan yang kualiti sedikit mahal, tetapi produk yang bakal dihasilkan lebih berkualiti. Yang kelima adalah pengawalan bakal kucing. Bakal kucing yang digunakan mestilah daripada bakal kucing yang baik. Bakal kucing yang baik akan memastikan kucing yang cantik. Bakal kucing yang tidak akan memastikan kucing yang betul tinggi selari dengan penggunaan di pasaran. Walaupun ada bagi bakal kucing yang cantik sedikit tinggi, namun hal ini akan lebih besar apabila kucing tersebut akan diminati pelanggan. Kitaran pengurusan projek. Urusan sebuah projek ataupun perniagaan yang terancang boleh dilaksanakan dengan pasti dengan hak penjadualan atau mengambil kira sumber-sumber yang diperoleh. Pengurusan serta kawalan yang baik dan terancang juga perlu menggambarkan kerja yang tepat dan dapat dilaksanakan bersesuaian dengan perancangan dan spesifikasi yang ditetapkan. Hal ini membolehkan sebarang perubahan kerja dari penjadualan dapat dikesan, dinilai dan dikawal. Rancangan luar jangka ataupun contingency plan. Pelan rancangan luar jangka ini sangat penting sebagai langkah kesediaan untuk menghadapi hal kecemasan dan masalah-masalah tertentu seperti bencana, kemenangan dan sebagainya. Di samping itu, rancangan luar jangka ini dapat membantu pihak perusahaan untuk membina keyakinan, kepuasan hati pelanggan dengan kekhidmatan yang ditawarkan. Rancangan luar jangka ini juga dilaksanakan secara berterusan serta akan memberi jawapan kepada soalan-soalan berikut. Yang pertama, bagaimanakah membina semula fungsi perniagaan tersebut? Yang kedua, apakah kemungkinan bencana yang boleh berlaku? Yang ketiga, bilakah dampak bulan-bulan? Lepas itu yang keempat, apakah banyakkah kerugian yang boleh diselesaikan langsung? Yang kelima, apakah pilihan yang boleh diambil untuk menangani masalah tertentu? Yang keenam, berapakah kos pelan pemilihan yang diperlukan? Yang terakhir sekali, berapa banyakkah modal yang diperlukan untuk memulakan perniagaan semula setelah mengalami masalah yang tertentu? Risiko kurang permintaan terhadap perniagaan perkhidmatan kami mungkin akan berlaku. Hal ini kerana kebanyakan penduduk di kawasan tersebut tidak mempunyai pekerjaan yang begitu besar. Kami perlu memasarkan di kawasan yang lain yang mempunyai minat dalam kucing dari kawasan orang-orang kaya. Jadi kami perlu membuat pakej masa pada bulan perayaan untuk menampung pendapatan bulanan yang lain. Untuk
Untuk keperluan juga, air merupakan sumber utama dalam projek KKP ataupun puan terapi ini. Sumber air digunakan untuk jadikan bekalan minuman dan kerja-kerja pembersihan dalam KKP tersebut. Hal ini kerana kawasan KKP haruslah berada dalam keadaan bersih, bertujuan untuk memastikan pelanggan serta kucing tidak menjangkiti penyakit-penyakit yang boleh menyebabkan kesihatan terjejas. Yang kedua adalah udara. Pembinaan KKP ini memerlukan pengudaraan yang baik untuk memastikan keadaan suhu KKP tidak terlalu panas. Untuk memastikan suhu berada dalam keadaan yang sederhana, penggunaan kipas angin digunakan untuk mengeluarkan suhu panas serta menghidupkan keadaan dalam KKP. Yang ketiga adalah manusia, koloni manusia. Manusia di sini membawa maksud tenaga buruh atau semua manusia serikat ini akan digajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarizan bin Ali selaku pengurus kewangan syarikat KKP ingin membentangkan mengenai anggaran belanjawan projek bagi syarikat KKP. Anggaran belanjawan projek syarikat KKP ini diperbuat bagi mengenal pasti kos-kos permulaan untuk memulakan projek dan juga memastikan perancangan pembukaan syarikat KKP berjalan dengan lancar. Seperti di layar, kita telah memperincikan mengenai beberapa item di dalam anggaran belanjawan projek. Yang pertama melalui belanjawan permulaan yang mana dan juga aset tetap, modal pusingan dan juga lain-lain perbelanjaan. Jadi melalui di layar kita dapati bahawa keseluruhan jumlah yang diperlukan bagi membuka syarikat KKP ini adalah RM66,220. Yang kedua mengenai anggaran akaun pendapatan. Akaun pendapatan syarikat telah membahagikan ke beberapa perkhidmatan pendapatan seperti perkhidmatan terapi kucing, makanan dan minuman, iaitu makanan iaitu pelbagai kek, minuman, kopi dan teh, jualan barang cendera hati yang mana cendera hati adalah berbentuk kucing dan juga pakej majlis istimewa. Jadi kelima-lima perkhidmatan pendapatan ini telah dikategorikan kepada kanak-kanak, dewasa, keluarga dan pakej. Jadi seperti di layar kita mengetahui bahawa kita mengenakan syarikat KKP mengenakan bayaran kemasukan bagi terapi kucing kanak-kanak bagi RM3, dewasa RM5, keluarga RM15. Manakala syarikat KKP juga telah mewajibkan supaya setiap pelanggan membeli makanan dan minuman seperti mana yang tertera di layar. Begitu juga dengan cendera hati yang mana cendera hati bermula pada harga RM5 sehingga ke RM15 telah ditawarkan untuk pelanggan. Jadi pakej majlis istimewa yang mana pelanggan boleh menempah kedai syarikat KKP mengikut per jam seperti pada pakej iaitu kita menggunakan 1 jam bagi RM300 untuk 20 orang. Yang ketiga mengenai anggaran pendapatan mengikut jenis perkhidmatan. Seperti mana yang saya telah terangkan sebentar tadi melalui jenis-jenis perkhidmatan. Jadi kita memperincikan mengenai lebih teliti mengenai perkhidmatan pendapatan melalui perkhidmatan terapi seperti mana di layar yang mana kita mensasarkan pelanggan seramai 30 orang pelanggan sehari, iaitu dengan 20 orang dewasa dan 10 orang kanak-kanak, yang mana kita boleh memperoleh pendapatan sebanyak RM3,380 tunai. Dan juga perkhidmatan yang kedua melalui makanan dan minuman seperti mana yang kita wajibkan. Jadi pemasukan kita mensasarkan 30 orang pelanggan sehari yang mana pendapatan yang kita memperoleh adalah RM10,842 tunai. Seterusnya adalah perkhidmatan melalui penjualan cendera hati yang mana kita mensasarkan 30 orang pelanggan bagi sehari dan kita menetapkan menganggarkan pula seramai 10 pelanggan akan membeli cendera hati yang ditawarkan oleh syarikat KKP dengan harga kita letak sebagai harga pertengahan dengan RM10 satu cendera hati. Bermakna keseluruhan bagi jumlah pendapatan penjualan cendera hati dalam 1 bulan adalah RM2,600. Manakala perkhidmatan melalui pakej
package majlis istimewa, kita telah menyediakan package ini kepada pelanggan-pelanggan yang ingin untuk menempah kedai syarikat KKP dengan kita mensasarkan 4 jam bagi 1 bulan, yang mana kita memperoleh 1,200 bagi 1 bulan. Seterusnya mengenai package gaji pekerja. Package gaji pekerja telah dibuat oleh pihak syarikat KKP dengan persetujuan antara pekerja dan juga majikan. Jadi di sini kita meletakkan beberapa pejawatan seperti mana yang telah diterangkan oleh sahabat saya pada slide yang sebelumnya ini, iaitu mengenai pengurus pemasaran, pengurus pengakuan dan pengurus pentadbiran, dan juga kita menyediakan 2 pekerjaan di dalam satu organisasi. Seperti mana disetujui, gaji-gaji adalah seperti yang tertera di layar, iaitu kesemua pengurus bergaji 1,500 dengan ditambah dengan SOSO dan KWSP berjumlah RM1,710 seorang. Jadi bagi pekerjaan pula kita menetapkan sebanyak basic berharga 900 bagi sebulan, dan juga pertambahan melalui SOSO dan juga syarikat menambah melalui KWSP mereka dengan berjumlah RM979 sebulan, yang mana package gaji pekerja bagi syarikat KKP keseluruhannya adalah RM7,088 bagi sebulan. Seterusnya melalui anggaran kos operasi, syarikat telah memecahkan kepada 2, iaitu kos operasi. Kepada yang pertama adalah kos berubah dan kedua adalah kos tetap. Seperti di layar telah menerangkan item-item bahawa kos berubah, yang mana jumlah keseluruhannya adalah RM11,588 dan juga kos tetap adalah RM2,880. Seterusnya melalui anggaran pendapatan setahun syarikat KKP. Syarikat KKP telah mensasarkan pada bulan pertama dengan jumlah pendapatan RM19,322 tunai, yang mana pendapatan ini terdiri daripada pelbagai perkhidmatan yang disediakan, dan juga syarikat telah mensasarkan kepada peningkatan 15 orang pelanggan setiap bulan kepada 6 bulan yang akan datang, seperti mana tertera kepada boleh lihat pada layar pada bulan 1 hingga ke bulan 6, yang mana kita telah mensasarkan kenaikan pendapatan syarikat kepada RM27,772, dan selepas daripada bulan 6 kita menetapkan supaya syarikat berjalan seperti yang dirancangkan kepada seterusnya pada bulan 12. Seterusnya, akaun pendapatan syarikat. Akaun pendapatan syarikat KKP telah membuat kira-kira melalui akaun pendapatan syarikat melalui berjumlah RM19,322, dan juga jumlah pendapatan melalui kos pembelajaran operasi yang mana tertera di dalam layar berjumlah RM14,468, yang mana keuntungan syarikat dikira melalui jumlah pendapatan menolak dengan jumlah kos pembelajaran operasi, yang mana RM19,322 ditolak dengan RM14,468 dengan keuntungan bersih syarikat KKP berjumlah RM4,854 bagi bulan pertama. Seterusnya, penyumbang utama dana dan modal syarikat. Syarikat KKP memerlukan dana dan modal dalam memulakan perniagaan. Jadi syarikat KKP mempunyai dana daripada pemilik syarikat sebanyak RM15,000, dan juga dari pinjaman SME Bank sebanyak RM70,000, yang mana berjumlah RM85,000 tunai dalam pegangan tunai. Jadi melalui pinjaman SME Bank telah mengenakan bunga sebanyak 3.99%, yang mana kita telah membuat pinjaman sebanyak RM70,000 seperti di layar, dan juga kita telah membuat pembayaran dan juga pinjaman setiap bulan sehingga 10 tahun, yang mana pembayaran setiap bulan adalah RM1,026 sebulan. Sekian dari kami syarikat KKP, terima kasih.